Menteri, Timbalan Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa PT3 ni akan menggantikan PMR. Saya nak mendapatkan sedikit pengesahan saja daripada Menteri. Adakah PT3 ni bermakna bahawa hanya satu peperiksaan akan dijalankan di peringkat sekolah yang akan diperiksa dan digradekan oleh guru-guru di setiap sekolah, dan adakah ini bermakna bahawa semua pentafsiran berasaskan sekolah, marking offline tu tidak yang diambil mungkin 1 kali 2 minggu ataupun 1 bulan, semua ni tidak akan digunakan ataupun akan digunakan untuk menggantikan PMR sebagai sebahagian daripada PT3. Jadi satu peperiksaan ataupun gabungan satu peperiksaan dengan semua pentafsiran berasaskan sekolah. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Dengan pengumuman mengatakan bahawa PMR tidak ada, bermakna sekolah-sekolah akan, setiap tingkatan akan mengadakan peperiksaan mereka. Untuk tingkatan 1 dipanggil pentaksiran PT1 ataupun pentaksiran tingkatan 1. Untuk tingkatan 2 akan wujud PT2, pentaksiran tingkatan 2. Sama juga tingkatan 3 ada PT3, PT4, dan selepas itu baru SPM. Ia bermaknanya pentaksiran itu akan dilaksanakan di peringkat sekolah. Sebab itulah PBS ialah pentafsiran berasaskan sekolah ataupun school based assessment, kerana pentafsiran itu akan dilaksanakan di peringkat sekolah. Dan juga untuk memastikan agar ianya dapat ditafsir dengan baik, memang pada tahun ini lembaga peperiksaan akan menyediakan satu bank soalan yang banyak akan dihantar kepada sekolah-sekolah yang dalam 3 bentuk. Satunya yang senang, soalan-soalan senang, soalan-soalan yang sederhana, dan soalan-soalan yang susah. Ya, sekolah diminta untuk memilih daripada bank-bank soalan tersebut 1/3 soalan yang senang, 1/3 soalan yang sederhana, dan 1/3 soalan yang susah, untuk memastikan adanya penarafan yang baik seluruh negara apabila PT3 ini dilaksanakan. Oleh itu saya juga mengatakan bahawa PBS merupakan satu dasar pentaksiran yang holistik terhadap pencapaian murid yang menggunakan 4 komponen. Jadi untuk markah-markah offline tu, adakah ia akan digunakan untuk digabungkan sebagai markah final selepas tingkatan 3 yang akan digunakan untuk buat streaming ke tingkatan 4? Itu saya belum dapatkan kepastian daripada pihak kementerian, kerana sekarang lembaga peperiksaan tidak akan menggunakan satu centralized system untuk exam tingkatan 3. Tapi sekarang ni untuk PBS ni ada komponen yang berasaskan peperiksaan, dan juga ada yang berasaskan regular assessment. Jadi saya tak tahu apakah komponen-komponen yang akan digabungkan supaya boleh menjadikan satu markah akhir yang akan digunakan untuk streaming. Itu saya masih lagi keliru. Kemungkinan banyak ahli di Dewan ni juga keliru, termasuk ibu bapa di luar. Terima kasih. Boleh saya campur? Datuk Pahat Yang Amat. Ya, sila Yang Amat. Tuan Yang Bertua dan Yang Berhormat Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalan penaksiran berasaskan sekolah, ya, yang diterjemah kepada akhirnya tidak ada, atau yang dilanjutkan akhirnya tidak ada peperiksaan tingkatan 3, ya, semuanya berdasarkan sekolah. Persoalan yang saya nak timbulkan, bagaimanakah kementerian mau memastikan atau hendak memastikan bahawa peperiksaan itu dapat dilaksanakan secara adil? Bagaimanakah kompetensi guru khususnya dalam pentaksiran ini dapat diletakkan searas bagi seluruh negara, dan beberapa hal yang lain untuk memastikan ada soal keadilan terhadap para pelajar. Saya ingin berikan contoh, ya, masa kita laksanakan ini, masa saya dalam sistem lagi dulu ada sistem SSB, ya, SSB. Ini dibagikan institusi untuk melaksanakan, ya, dalam grade 1 hingga 10, ya.
Jadi ada pengarah pendidikan yang beri semuanya grading itu tengah-tengah aja, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Kalau tak 7 dengan 8 kita tidak sama dengan saya sebagai pengarah. Ya. Jadi yang kita bimbangkan nanti, ini yang berlaku pada pelajar. Kalau letak tinggi nanti letak, katalah grade-nya skala sampai 6. Kalau letak 6 itu sama dengan saya cikgu. Jadi letak tengah-tengah saja. Ya. Jadi kebimbangan kita, ya, ataupun bagaimana kebimbangan kita dapat diatasi oleh kementerian dengan ribuan sekolah, ratusan ribu murid, ratusan ribu guru untuk memastikan sistem ini terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kezaliman quote unquote, ya, dalam kata kutip, kepada pelajar-pelajar yang dididik. Ya. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Timbalan boleh bagi tambahan mengenai isu ini. Terima kasih Datuk Seri Timbalan yang di-Pertua. Saya nak dapat penjelasan juga daripada Menteri Pendidikan, kerana kekhawatiran sekarang ibu bapa dan juga cikgu-cikgu ialah bahawa tidak ada satu dengan izin standard mutlak tentang keputusan murid-murid, dan saya telah diberitahu oleh guru-guru bahawa pejabat pendidikan daerah akan meminta guru-guru memberi markah semasa-mula jika mana-mana kelas dalam sekolah yang berlandaskan PBS ini, memohon mereka semak semula markah kalau keputusan kelas itu tidak baik. Maksudnya tidak mencapai tahap yang dihendakkan oleh pejabat pendidikan daerah. Ini bermaksud standard dia berubah-ubah mengikut kehendak pejabat pendidikan daerah dan bukan tahap yang telah dicapai oleh murid tersebut. Begitu juga dengan keputusan dengan PMR, SPM, tak ada satu pengumuman mutlak tentang markah yang perlu seseorang murid itu capai untuk mendapat A, B atau C dan selanjutnya. Ini bermaksud ada banyak tuduhan sekarang ialah bahawa markah mereka dalam walaupun pencapaian A, B, C, D ini tidak mencerminkan pencapaian yang sebenarnya murid-murid tersebut. Jadi maksudnya dengan izin, this does not reflect the ability and capability of our children. Okey, Ya Muhammad, ni betul. Ingat saya jawab dulu lah pasal benda itu saya tak boleh jawab lagi ni. Soalan-soalan yang perlu saya jawab sebenarnya itu yang ditanya oleh yang berhormat. Saya pun ingin mengambil juga peluang ini untuk memberitahu sebenarnya apa jawapannya. Dia PBS. Saya nak ulangi ialah pentaksiran berasaskan sekolah ataupun dengan izin school based assessment. Di mana pada peringkat terdahulu ramai rakyat yang mengatakan bahawa pelajar-pelajar kita ini terlalu berorientasikan peperiksaan. Dia tak mau selalu banyak periksa sangat ni. Lepas tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 terus periksa. Tingkatan 4 relax sekejap, tingkatan 5 terus periksa. Jadi apabila pelajar-pelajar kita tidak ada masa untuk mengembangkan sasiah mereka, tidak ada masa untuk menajamkan pemikiran mereka, pemikiran aras tinggi, dan tidak ada masa untuk perkembangan-perkembangan yang lain, di rakyat semua mengatakan bahawa kita patut menilai sistem peperiksaan kita, tapi tak mengatakan tidak ada peperiksaan. Yang berhormat, sebab sekolah-sekolah masih boleh melaksanakan ujian-ujian bulanan yang tidak ada di sekolah-sekolah. Cuma yang tidak ada hanyalah PMR. PMR adalah satu peperiksaan yang ditadbir oleh lembaga peperiksaan sebagaimana UPSR dan juga SPM. Yang tak ada tengah-tengah saja. Ada UPSR, ada SPM, bukan tidak ada. Cuma yang tidak ada ialah PMR agar memberi ruang. Sebab itu PBS ada 4 komponen. Satu komponen ialah pentaksiran berasaskan sekolah.
Kedua, komponen pentaksiran berasaskan kepada pusat. Ada, memang ada, bukan tak ada langsung. Cuma adanya ialah tingkatan 5. Jadi ada, memang ada. Dan bukan kita tak boleh buat pentaksiran bulanan, boleh. 3 bulan sekali boleh. Itu berasaskan kepada sekolah. Dan juga ada PAJSK ataupun pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Kalau dahulunya tidak ada co-curriculum, dimasukkan secara menyeluruh. Tapi sekarang, sebab tu saya katakan PBS adalah satu pentaksiran yang lebih holistik. Dan yang satu lagi elemen yang baru ialah psikometrik, agar kita boleh melihat apakah kecenderungan pelajar-pelajar sejak daripada bangku sekolah lagi. Adakah dia boleh lebih mirip kepada akademik, ataupun dia boleh lebih mirip kepada kesenian, ataupun lebih mirip kepada industri dan sebagainya. Dan dengan itu, apabila kita mengadakan streaming dengan izin, mereka selepas tingkatan 3, apabila mereka masuk ke tingkatan 4, mereka boleh diletakkan sama ada mereka itu layak ke sekolah biasa, sekolah sains, sastra, nak buat accountancy, ataupun sekolah-sekolah vocational. Sebab itulah dengan adanya PBS ini, kanak-kanak pelajar-pelajar itu boleh dinilai secara keseluruhan, dan tidak ketinggalan kemampuan mereka dalam bidang co-curriculum, pembangunan sosial mereka, adanya kebat ataupun kemahiran pemikiran aras tinggi, agar sistem pendidikan kita adalah lebih menyeluruh. Dan saya nak ulang apa yang saya katakan tadi, bahawa dalam pemeriksaan PT3 ataupun pentaksiran tingkatan 3, saya bagaimana wujudnya PT1, PT2, PT3, PT4, pentaksiran tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4, di mana untuk tingkatan 3 ini lembaga peperiksaan untuk memastikan adanya keseragaman supaya senang adanya verifikasi dan juga koordinasi. Lembaga peperiksaan akan menyediakan satu bank soalan-soalan yang saya telah katakan tadi, mana antaranya soalan yang berbentuk senang, soalan yang berbentuk sederhana dan soalan yang berbentuk susah. Jadi guru-guru perlu ambil soalan-soalan tersebut agar pentaksirannya dapat diadakan secara saksama untuk seluruh pelajar-pelajar. Dan dengan itu, oleh kerana sudah tidak ada evidence ataupun deskriptor yang perlu diisi oleh guru, kerananya ianya kita katakan bahawa tidak perlu lagi ianya online, kerana pentaksiran PBS inilah totally ataupun seluruhnya offline. Jadi tak perlu saya katakan tadi bahawa guru perlu bangun tengah malam, fail pelajar juga sudah tidak perlu simpan. Cuma yang perlu simpan ialah fail-fail yang tertentu. Dan juga saya ingin menyentuh apa yang Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Satu berkenaan dengan PBS ni, iaitu satunya memang penilaian ni buat berasaskan sekolah. Adakah pihak kementerian sedar ataupun nak membuat satu unjuran supaya setiap kelas pelajar-pelajar di seluruh negara ni kurang-kurangnya ada satu kelasnya 25 orang, baru agak relevan di dalam soal pelaksanaan PBS. Itu satu. Dan yang keduanya berkenaan dengan bebanan guru. Kadang-kadang terpaksa mereka mengajar lebih daripada 30 masa di dalam seminggu. Adakah mereka boleh membuat satu pentaksiran kepada pelajar-pelajar itu dengan baik, dengan bilangan masa kelas yang mereka lakukan? Inilah konteks PMP, tidak termasuk lagi dalam bentuk mereka terpaksa melaksanakan kerja-kerja lain, seperti mana menjadi guru co-curriculum dan sebagainya. Kadang-kadang terpaksa bawa pelajar ke hospital, kadang-kadang setengah jadi bomo, kan? Jadi itu yang kita katakan tadi, ialah kita adakah pihak kementerian perlu kita harapkan supaya dalam soal kita menyediakan program PBS ini, perlu juga pihak kementerian perlu memikirkan soal berkenaan dengan fasarana yang cukup kepada guru-guru, terutama di segi bilangan guru dan juga di segi bilangan bebanan tugas guru tadi. Sekian, terima kasih.
kasih yang berhormat di atas keperhatian yang berhormat itu. Memang apa yang telah diwujudkan di kementerian ialah di mana guru-guru memang diberi pembantu-pembantu seperti pembantu takbir, perkeranian, pembantu pengurusan murid, juruteknik komputer, pembantu pejabat, penyelia asrama dan juga pembantu makmal. Memang adalah ideal sebagai sekolah-sekolah kita ini mempunyai 25 orang murid setiap kelas. Itu bukan hanya cita-cita yang berhormat, cita-cita saya pun begitu jugalah sebenarnya. Dan kita nak pastikan juga agar beban guru tidak berat. Sebab itu dalam pelaksanaan PBS, satu saya telah katakan tadi bahawa beban mereka telah dikurangkan sebanyak 80%. Kita tak ada mahu guru dibebankan dengan tugas-tugas harian yang lain selain daripada mengajar, pengajaran dan pembelajaran. Betul yang berhormat. Sebab itulah kita dalam PBS, perbaikan PBS ini kita pastikan agar guru memberi fokus kepada pengajaran dan pembelajaran. Menteri, sikit lagi. Ahmad. Ini berkaitan dengan apa saya bangkit di dalam ucapan saya tadi Raja dulu. Adakah pihak kementerian nak mengadakan pembantu guru seperti mana pembantu makmal? Kerana guru makmal dia ada seorang pembantu yang akan membantu guru yang berada di makmal. Dan adakah kementerian bercadang untuk mengadakan satu pembantu guru, kita katakan seorang pembantu yang bertaraf perkeranian, yang mungkin seorang untuk menjaga 20 guru untuk key in data dan sebagainya, tugas-tugas perkeranian yang tidak lagi perlu dibuat oleh guru-guru supaya guru-guru ni dapat meningkatkan di segi sudut PMP tadi supaya tidak beban tugas. Walaupun offline ni satu benda yang penyelesaian dibuat tadi, tapi sekurang-kurangnya soal untuk nak key in data dan sebagainya perlu kita harapkan supaya ada atau tidak perancangan daripada pihak kementerian untuk mengadakan pembantu guru dalam konteks perkeranian tadi. Terima kasih. Sebagaimana saya katakan tadi, memang guru ialah satu profesi yang mulia. Sebab itu kita nak pastikan, saya telah katakan tadi, guru memang di dalam kategori kenaikan pangkatnya menggunakan sistem time base. Dan kita juga untuk pastikan bahawa apa yang disyaratkan oleh Yang Berhormat tadi menjadi kenyataan. Tapi sememangnya lah peruntukan masih berkurangan. Dan insya-Allah masa-masa yang akan datang apabila kemampuan wujud, kerajaan akan terus membantu dan pastikan beban guru ini guru tidak akan dibebankan dengan kerja-kerja tersebut. Dan tak timbul lagi, tadi dikatakan KI ini sudah tidak timbul lagi isu kerana kita beban mereka untuk memasukkan data PBS sudah tidak ada. Kerana PBS adalah completely offline dengan izin Yang Dipertua. Saya bagi lagi Omar. Ya, Bukit Bendera. Alright, terima kasih Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Susulan kepada penambahbaikan, memandangkan kementerian sudah membuat penambahbaikan kepada sistem PBS di mana aspek-aspek yang membebankan guru dan menimbulkan kontroversi telah pun dikurangkan. Tidakkah tindakan ini membuktikan bahawa rungutan dan bantahan yang dibuat oleh segolongan guru termasuk NGO Suara Guru Masyarakat Malaysia dan sekiranya adakah kementerian bercadang untuk membatalkan arahan pindah sekolah yang telah dikenakan ke atas guru-guru tersebut, termasuk Ketua SGMM iaitu Muhammad Noor Izzat Johari? Terima kasih.